Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak tak apa yang cikgu share? Boleh dengar tak? Okey, baik. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dah nampak kan? Okey. Baik, so kita akan mulakan dengan soalan-soalan dari negeri Johor dan juga Perlis. Untuk kita sambung perbincangan kita, iaitu kita mengulang kaji tajuk-tajuk peperiksaan percubaan negeri-negeri 2020. Okey, untuk soalan pertama, minta Sarah untuk jawab soalan ni kan. Okey, Sarah ada tak? Sarah ada tak? Sarah tak ada? Okey. Baik. Okey, untuk soalan Johor ni, okey, tolong seorang Zat, tolong boleh nampak tak bahagian B soalan Johor ni? Boleh nampak tak? Nampak cikgu. Nampak? Okey, baik-baik. Terima kasih. Okey, untuk bahagian B soalan Johor, kita tengok soalan 1. Sarah memang tak ada ke? Tak ada. Okey, siapa nak cuba jawab soalan nombor 1 ni? Seorang? Tak ada. Anas boleh tak, Anas? Anas ada tak, Anas? Tak ada. Baik, so kita teruskanlah. Okey. Baik. Untuk soalan 1 negeri Johor ni, okey, soalan yang biasa juga, yang biasa kita tengok, biasa kita jawab, iaitu berkaitan dengan sains tanah yang merujuk kepada sifat-sifat tanah. Okey, kita tengok soalan. Maklumat berikut adalah data dari sampel tanah di satu kawasan penanaman. Okey. Baik. Saiz kumin tanah 0.002 mm. Keupayaan menakun air tinggi. Okey, kalau saiz kumin kecil macam ni, kita dah tahulah kan. Okey, pasal semua tahu bahawa yang ni adalah tanah liat kan. Okey, baik. So yang ni dia dah bagi dua sifat tanah kat kita, saiz kumin dan juga keupayaan menakung air tinggi. Okey, yang ni iaitu kadar saliran. Okey, keupayaan menakung air ni merujuk kepada kadar saliran lah. Okey. Okey, so tanah liat untuk soalan B, soalan apa ni? Okey. Okey, ciri-ciri lain kan? Ciri-ciri. Okay, kita tengok C tu lah. Okey. Soalan B apa tahu cikgu terlepas pandang soalan B tu. Okey, siapa boleh bagi tahu soalan B cikgu? Dua sifat tanah ya. Ya? Dua sifat tanah. Dua sifat tanah. Okey. Selain daripada A.
selain daripada oh itulah yang cikgu tulis C tu ke? Nampak tak? Dekat skrin tu cikgu tulis C ke apa? Nampak tak? Okey, okey. Baik. Okey, dua sifat tanah selain daripada yang di atas. Okey, sifat tanah yang kita belajar ada 5. Okey. Yang ni cikgu minta Anas jawab. Anas ada tak? Anas soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 1 Sarah. Okey. Apa? Kita tengok sifat-sifat tanah dulu. Okey. Ada 5 sifat dia. Okey. Tengok sini. Sifat tanah ada 5, daya memegang air, saiz bumi, rongga udara, saliran dan juga kandungan nutrien. Okey, yang ni ada 5 ni awak kena hafal. Okey, kena hafal, kena ingat. Sebab soalan berkaitan dengan sifat-sifat ciri-ciri tanah ni memang selalu ditanya. Okey, sama ada di bahagian A atau bahagian B. Okey, ingat 5 ni. Kemudian kita tengok sikit yang dia dah bagi tadi kat atas. Saiz kumin. So, saiz kumin kita dah dapat. Jangan bubuhlah saiz kumin nanti dalam soalan ni. Okey. Kemudian lagi satu, keupayaan menakung air. Okey, keupayaan menakung air ni ada 2 di sini. Sama ada daya memegang air ataupun saliran. Itu awak kena tengok betul-betul. Okey. Apa maksud daya memegang air? Apa maksud saliran? Sebab kita nak tahu ni, keupayaan menakung air ni maksud daya memegang air ke ataupun saliran. Okay, siapa boleh bantu cikgu? Orang. Keupayaan menakung air. Dia masuk dalam daya memegang air ataupun saliran. Sorang-sorang. Sebab kita kalau kita tak faham yang ni, kita tak boleh nak jawab nanti. Silap jawab takutnya. Okey. Okey, siapa nak jawab tadi tu? Cuba. Keupayaan menanggung ni. Cuba sorang. Daya menakung air ni. Keupayaan menakung air. Saliran ke memegang air? Daya memegang air. Yang mana satu? Daya memegang air. Tak dapat. Tak apa, salah tak apa. Tak tahu kita cakap dulu. Okey. Sebab ada orang sebut. Okey. Kalau tak tahu tak apa, jangan buat tahu. Jadi payah. Okey. Jadi kita dah belajar. Tak tahu tak apa. Okey. Sebut kalau silap, kita apa betul. Okey. Okey, seorang ke? Daya memegang air. Tak ada. Okey. Daya memegang air maknanya dia daya ataupun kebolehan tanah tu untuk memegang air. Yang kita bubuh kat tanah tu dia boleh pegang. Okey. Dan daya memegang air ni yang terbaik, okey, kalau kita tengok dalam tanah tu, okey, kita tengok jenis-jenis tanah dia ada rongga udara. Okey. Kalau rongga udara atau rongga makro tu ada dalam pasir. Kalau lihat dia ada banyak mikro. Okey. Okey, daya memegang air ni, daya memegang air tanah ni selalunya dipegang oleh ruang mikro dalam tanah. Okey. Dia pegang air tu supaya air tu susah nak keluar, susah nak hilang lah. Okey. Kalau pasir tu dia banyak rongga makro. Sebab tu pasir tu dia tak boleh memegang air. Okey. Untuk saliran pula ialah kadar penyerapan air yang masuk melalui tanah tu. Okey. Ada kita jiruh air tu atau kita siram air kat kawasan tu, air tu boleh mengalir melalui tanah tu. Okey. Selalunya untuk saliran ni dia memerlukan rongga udara yang besar ataupun rongga makro. Okey. Daya memegang air dia memerlukan rongga mikro. Okey. Okey, so kita tengok di sini dia kata keupayaan menakung air, makna dia itu merujuk kepada saliran. Okey. Saliran. So untuk jawab soalan B tadi, saiz kumin jangan bagi. Berkaitan dengan saliran pun jangan bagi. Yang 2 lagi tu awak boleh bagi. Okay. So kita tengok tanah kita tadi tanah liat. Sekarang ni kita tengok apa ciri-ciri atau sifat tanah liat. Okay. Tengok dalam tu. Nampak tak? Okay. Tanah liat. Okay. Tanah liat bertekstur halus, melekit, mudah dibentuk. Itu pun ciri ataupun sifat tanah liat. Okay. Bertekstur halus, okay, melekit dan juga mudah dibentuk. Kalau dalam soalan tu awak jawab yang ni pun boleh diterima. Okey, kalau awak jawab yang ni. Okey, melekit, halus, mudah dibentuk boleh diterima sebagai sifat. Okey, sifat lain bagi tanah liat. Okey.
Kemudian dia boleh dilentur ketika basah dan keras ketika kering. Itu pun awak boleh masukkan dia sebagai sifat selain daripada sifat yang ada 5 ni lah. Okey. Boleh masuk. Okey, jadi saiz kuming kita buang, saliran pun kita buang. So kita boleh ambil daya memegang air sangat tinggi, rongga udara sangat kecil dan juga kandungan nutrien dia rendah. Okey. Iaitu untuk soalan B. Okey, ni jawapan. Okey, yang dia sebut tadi yang awak boleh masukkan. Okey. Basah, dia melekit, mudah dibentuk dan dilentur. Kering, membentuk gumpalan yang keras. Okey. Memang keraslah. Dan okey, kemudian susah dikerjakan bila basah. Samalah. Okey. Selalu ada sebelum ni kita jumpa soalan tu kan. Dia kata tanah ni susah untuk dikerjakan apabila dia basah. Okey. Itu merujuk pada tanah liat lah sebab dia melekit. Okey. Okey, kemudian darjah tarikan antara molekul air dan tanah tinggi. Ni dia boleh simpan air banyak ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok di seterusnya, soalan seterusnya. Okey. Okey. 3 kaedah membaiki tanah itu. Okey. Awak boleh masukkan semualah. Ada 5 kaedah pemugaran. Okey. Kita akan apa dia pemugaran, iaitu proses memecah, melonggar dan menggemburkan tanah yang padat untuk tujuan penanaman. Okey. Pemugaran ada 2 jenis, pemugaran primer dan juga pemugaran sekunder. Okey, ceritalah. Okey, berkaitan dengan pemugaran primer ni apa dia? Okey. Dan pemugaran sekunder pula apa? Okey, primer kita buat dulu untuk memecah tanah-tanah yang keras dan membalikkan tanah-tanah tu. Okey. Bila dah pecah semua, baru kita guna pemugaran sekunder untuk menghancur. Okey. Bagilah contoh bajak yang terlibat dalam pemugaran primer dan juga alat pembajakan untuk pemugaran sekunder. Okey. Okey, seterusnya pengapuran. Okey. Yang ni nilai untuk mengurangkan keasidan tanah. Okey. Nilai pH yang sesuai untuk tanaman sayuran 5.5 hingga 6.5 sebab waktu ni ataupun dalam keadaan pH 5.5 6.5 ketersediaan nutrien tinggi. Okey. Hampir semua nutrien boleh tersedialah pada pH 5.5 hingga 6.5. Okey. Okey, bila kita buat pengapuran iaitu apabila tanah kurang daripada pH 5. Okey, so kita terpaksalah buat pengapuran mengikut kadar yang tertentulah yang kita tengok dalam buku. Ada kalau keluasan mana ni, berapa kadar kapur yang kita nak kena letak. Okey. Dan pengapuran ni kita buat sebelum penanaman. Okey. Sebelum kita tanam, kita sediakan tapak tadi, kita dah bajak apa semua dah elok. So kita uji pH. Kalau kata dia berasid, so kita buat kapur. Kemudian kita uji lagi sekali sehingga kita dapat 5.5 hingga 6.5 bacaan pH dia. Okey. Okey. Dan pH tanah yang rendah boleh menjejaskan penyerapan kalsium oleh akar. Kalsium ni iaitu iron lah, iron liquidity yang kita tengok lah yang dibebaskan oleh nutrien dalam tanah. Okey. Baik. Ini tujuan pengapuran. Okey, ada 3. Mengurangkan asid itu yang pertama lah. Okey. Yang utama dia, yang kedua boleh bekalkan nutrien dan membaiki agregat tanah. Okey. Yang ni kena tengok ni. Okey. Lalu kita nak tengok pengapuran pada kaedah saja. Kadang-kadang soalan akan tanya terutama bahagian A. Apakah tujuan pengapuran? Dia minta 3. 3 ni lah 3 markah. Okey. So awak tengok betul-betul ingat. Okey. Yang pertama untuk mengurangkan keasidan, yang tu dah betul lah. Okey. Ataupun kalau ayat lain kita boleh kata meningkatkan pH. Okey. Meningkatkan pH tanah. Itu kita buat kapur. Okey. Meningkatkan pH dengan mengurangkan keasidan sama. Okey. Sama maksud. Okey, yang kedua membekalkan nutrien kepada tumbuhan, okey. Dan yang terakhir membaiki agregat tanah. Okey, seterusnya soalan jawapan yang ketiga boleh masukkan iaitu buat penyaliran. Okay. Menyalirkan atau mengeluarkan air daripada kawasan penanaman. Okay. Penyaliran. Okay. Kemudian pembajaan. Dan yang kelima pengairan. Okay. Pengairan kita bekalkan air kepada
tanaman penyaliran tadi kita keluarkan air daripada kawasan penanaman. Okey. Baik, kita teruskan. Soalan yang seterusnya tu, nyatakan satu mekanisasi yang sesuai digunakan untuk membaiki tanah itu. Satu mekanisasi ini merujuk kepada alat mekanisasi. Okey, alat. Okey. Tak kiralah alat pembajak ke, alat apa-apa alat sajalah. Okey, yang kita boleh bubuh. So, kita tengok. Okey. Alat pembajak, kita boleh bubuh pembajak prima, pembajak sekunder ataupun alat untuk menabur baja. Okey. Kemudian pam air. Itu semua alat. Okey. Okey. Jangan awak ambil pembajak saja. Sebenarnya alat ni dia ada banyak lagi. Okey. Tapi yang ni merujuk kepada membaiki tanah. Okey. Membaiki tanah tadi kita ada pembajaan. Kita boleh tabur baja menggunakan alat penabur baja. Okey. Nak masukkan air ke kawasan penanaman, kita ada pam air. Okey. Nak bawa keluar air pun sama juga. Okey. Boleh guna pam air. Okey. Jadi alat untuk membaiki tu yang sesuai dengan kaedah membaiki tu. Okey. Jangan awak bubuh jentolak, jengkau tu semua. Okey. Yang tu tak sesuai. Yang tu untuk penyediaan tapak penanaman. Bolehlah pakai jentolak. Okey. Okey. Baik. Sebenarnya soalan nombor 2. Soalan nombor 2, Anas. Ada tak Anas? Anas ada tak? Anas tak ada, cikgu. Cikgu absen Intan, cikgu. Intan dengan Halimah. Anas ada tak Anas? Tak ada. Siapa nak jawab soalan nombor 2 ni? Anas ada Anas? Tak ada. Okey, siapa nak jawab? Tasnim boleh tolong jawab ke cikgu Tasnim? Tasnim. Tasnim. Tak ada juga. Okey, baik. Ada seorang nak tolong jawab soalan bahagian B, soalan nombor 2 ni? Struktur dalaman batang tumbuhan. Tak ada. Okey. Baik. Kalau awak malu nak jawab tak apa, tapi cikgu harap awak semua dah jawab lah. Ya. Okey. Baik. Soalan nombor 2, Rajah 12 menunjukkan struktur dalaman batang tumbuhan. Okey. Okey, yang ni dalam sains tumbuhan. Okey, batang tumbuhan monocotyledon dan batang tumbuhan dicotyledon. Okey. Baik. Okey, terangkan fungsi struktur berikut. Okey, fungsi xilem dan juga floem. Okey. Okay, untuk xilem berfungsi untuk mengalirkan air, garam mineral daripada akar ke daun. Yang ni dia bermula dari akar lah. Okey. Mula dari akar, okey, bahan mineral dan juga air untuk dibawa ke daun dan bahagian-bahagian lain lah di dalam tumbuhan. Okey. Yang kedua, fungsi dia, okey, ni fungsi utamalah yang tadi. Yang kedua, menguatkan batang tumbuhan. Okey. Yang ketiga, membawa bahan larut naik sehingga ke pucuk tumbuhan. Okey. Okey. Dan seterusnya, phloem, okey, berfungsi mengangkut dan mengedar zat-zat makanan atau bahan larutan organik yang terhasil daripada proses fotosintesis ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Okey, jadi phloem ni, kita tengok phloem ni apa? Food. Okey. Dia mengangkut food. F tu food. Food tu mana dia? Makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis. Okey. Jadi phloem dia angkut
zat-zat makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis pada daun kan. Okey, daun dia bawa ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Xylem dia ambil daripada tanah ataupun sumber lain lah. Okey, daripada tanah kalau kata kita buat hidroponik daripada larutan nutrien lah kan kalau hidroponik. Okey, akar sedut, okey, akar sedut yang melalui xylem. Okey, saluran yang terlibat dalam pergerakan ataupun dalam pengangkutan tu ialah xylem. Okey, kalau daripada fotosintesis daripada daun, okey, daun phloem. Okey, phloem yang membuat makanan. Okey, dia bawa makanan. Okey. Okey. Kemudian B, terangkan proses utama dalam fisiologi tumbuhan dari aspek fotosintesis. Ini okey nah, kita sambung balik. Minta maaf. Okey, panggilan daripada pengetua. Okey, baik. Okey. So kita tengok fotosintesis dalam ni. Okey, cikgu dah ada bagi jawapan. Proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan membebaskan oksigen. Ini maksud fotosintesis lah. Okey. Okey, menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air berlaku dalam kloroplas, okey, iaitu mengandungi pigmen hijau yang dikenali sebagai klorofil. Okey. Ataupun awak boleh cerita juga dia berlaku pada daun tumbuhan yang mempunyai klorofil. Okey. Okey, kemudian faktor yang ketiga, fotosintesis terjadi melibatkan dua peringkat iaitu tindak balas fotokimia, tindak balas cahaya dan tindak balas biokimia iaitu tindak balas gelap. Okey. Okey, dapat salin tak? Okey, cikgu bagi awak peluang untuk salin dulu sikit. Cikgu ada orang masuk cikgu. Okey, selesai? Baik, boleh ubah dah. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey. Yang tadi yang satu fotosintesis, yang kedua berkaitan dengan translokasi. Okey. Translokasi ni apa? Tolong seorang bagi jawapan kat cikgu. Translokasi. Proses pemindahan Seorang. atau jemputan bahan-bahan organik. Cikgu dengar ke? Seorang. Ada tak? Maisarah? Proses. Boleh jawab tak Maisarah? Masuk translokasi.
boleh jawab Sarah? Sarah. Dia ada masalah dekat cikgu punya speaker ke? Sarah boleh dengar tak? Boleh. Okey, kalau tak dapat tak apalah. Okey. Okey, awak suara cikgu boleh dengar kan? Okey, tak apa. So kita akan teruskanlah. Okey. Maknanya awak semua tak boleh nak bentang. Cikgu minta maaf lah, mungkin ada kesilapan teknikal kat sini. Cikgu akan terangkan teruslah macam ni. Okey. Baik, translokasi ialah perpindahan bahan mineral ataupun air yang berlaku di dalam tumbuhan. Okey. Di dalam tumbuhan, sama ada dari akar ke batang, dari akar ke dahan, ranting, daun, bunga, buah dan sebagainya lah. Okey. Di dalam tumbuhan. Okey. Baik, so kita tengok apa jawapan dia. Yang pertama, proses pemindahan atau pengangkutan bahan-bahan organik dari filem, okey, dari daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Okey. Ia mengangkut hasil fotosintesis bahan makanan ke bahagian-bahagian lain tumbuhan, membantu mengangkut makanan yang berlebihan ke bahagian tumbuhan. Okey. Sebenarnya ada bawa, kalau makanan lebih dibuat dari daun, bawa pergi ke buah kan. Okey, ke buah, ataupun kalau ubi dibawa pergi ke akar. Okey. Filem dan xilem ialah jaringan seperti kapilari berperanan dalam proses translokasi. Okey, yang tadilah, okey, yang kita tengok jawapan yang first tadi tu. Filem, okey, mengangkut makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis. Xilem, okey, mengangkut bahan hasil daripada proses penyerapan. Okey, penyerapan dari tanah masuk ke akar. Okey. Kemudian yang seterusnya, hasil fotosintesis yang dihasilkan daripada daun akan diangkut melalui filem ke bahagian lain tumbuhan yang memerlukan. Okey. So boleh terangkan, okey, dua fakta lah saya nak. Okey. Dua. Okey, so awak ceritalah. Okey, bukan dua, tiga lah. Tiga. Okey. Fotosintesis 3, translokasi 3. Okey, itu dapat 6 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey, nak salin dah ni ya. Okey. Nak salin, boleh salin lah. Okey. Okey. Okey, salin. Okey. Okey, salin Ustaz. Okey, siap dah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Okey, iaitu berkaitan dengan kepekatan karbon dioksida, perkaitan karbon dioksida dengan kadar fotosintesis. Okey, tengok jadual raja. Okey, graf. Okey, di paksi mendata kepekatan karbon dioksida, iaitu peratus kepekatan karbon dioksida. Okay. Kemudian paksi menegak kadar fotosintesis. Okay. Right.
Okay, kalau kita tengok, yang ni berkaitan antara kepekatan karbon dioksida dan juga keamatan cahaya yang tinggi dan juga keamatan cahaya yang rendah dalam mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, soalan dia. Uraikan peranan faktor kepekatan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Okey, jadi yang ni dia merujuk kepada kepekatan karbon dioksida. Kalau tengok rajah tu pun, nak tahu peranan dia, apa peranan kepekatan karbon dioksida. Sebab tu dalam jawapan ada tulis ni, iaitu karbon dioksida ni merupakan bahan mentah yang sangat diperlukan dalam tindak balas gelat untuk mensintesis glukos. Mensintesis ni maknanya dia nak kumpulkan. Kumpulkan, nak cantumkan, nak gabungkan. Glukos tu yang duduk mata tergabungkan untuk menjadi satu zat makanan lah. Yang ni untuk tindak balas gelap kita perlukan karbon dioksida. Yang kedua, peningkatan kepekatan karbon dioksida akan menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis. Dia akan terus meningkat. Makin meningkat kepekatan karbon dioksida, makin tinggi jumlah karbon dioksida yang ada dalam udara tu, maka makin banyaklah ataupun makin tinggilah kadar fotosintesis. Tapi ada syarat dia, iaitu kita dah belajar sebelum ni, kita ada faktor-faktor pengehat. Ada faktor pengehat. Di mana kita ada keamatan cahaya, kita ada suhu, itu faktor pengehat lah yang menghalang berlakunya peningkatan pada proses fotosintesis. Walaupun karbon dioksida ada elok, cukup, tapi dia tak boleh meningkat lagi. Ada sebab-sebab faktor lain yang menjadi penghalang. Itu faktor pengehat. Baik. Kemudian yang ketiga, kadar fotosintesis akan menjadi sekata pada satu tahap kepekatan karbon dioksida. Kita tengok rajah tu. Tengok dia dah mula mendatar. Ni. Ini disebabkan oleh ada faktor-faktor penghat tadilah. Seterusnya, peningkatan karbon dioksida berlaku namun kadar fotosintesis tidak meningkat kerana keamatan cahaya akan bertindak sebagai faktor pengehat. Ini yang cikgu sebut tadilah. Di poin yang ketiga tadi tu ada faktor-faktor pengehat tu. Baik. Seterusnya soalan nombor 3. Soalan nombor 3 menunjukkan perbandingan 3 jenis tanah berdasarkan kriteria tertentu. 3 ke 2? Jenis tanah. Baik. Jenis tanah A, jenis tanah B lah. Ini 2 je nampak. Soalan tulis 3 tak apalah. Ini awak faham kan? Dia bagi jenis tanah A, jenis tanah B. Kemudian kriteria ataupun ciri-ciri dia lah. Yang pertama, dari segi nutrien. Yang kedua, dari segi keasidan tanah. Yang ketiga, dari segi saliran. Nutrien. Tanah A kurang nutrien. Tanah B tiada nutrien. Boleh faham lah? Keasidan tanah, keasidan dia tinggi. B, keasidan dia rendah. Saliran dia kurang baik. B, sangat baik. Tadi saya sudah sebut dah. Kita dah tengok lah soalan 1 tadi. Berkaitan dengan saliran kan. Iaitu kadar penyerapan air ataupun kadar pergerakan air dalam tanah tu. Itu merujuk kepada saliran. Kalau kurang baik ni kita fahamlah, iaitu yang mempunyai panggil apa? Saiz kumin yang kecil kan. Confirm saliran dia kurang baik. Yang B tu sangat baik, saiz kumin dia besar. Sebab saiz kumin besar ada banyak rongga. Saiz kumin kecil ni dia kurang rongga, yang banyak ialah rongga mikro. Yang B tu sangat baik sebab dia ada banyak rongga makro. Sekarang kita tengok soalan berdasarkan jadual 1. Tentukan jenis tanah A dan juga tanah B. Cikgu harap semua betul lah ni. Tanah A, tanah liat. Tanah B itu tanah pasir. Baik, seterusnya terangkan kaedah mengatasi saliran kurang baik pada tanah A. Yang pertama, kita gunakan kaedah
penyaliran. Okey, ada 3 kaedah. Okey, iaitu sistem parit rawak. Itu mengandungi satu barisan parit dari tempat air bertakung. Okey, dan dialihkan ke parit berung. Kemudian ke parit besar untuk dikeluarkan dari kawasan ladang. Okey, itu sistem parit rawak. Okey. Okey. Yang kedua, sistem parit tulang hering, okey, berbentuk seperti tulang ikan dan memerlukan persimpangan di antara kedua-dua parit. Okey. Yang ni kalau kita tengok dalam buku dekat tampak kita tu memang sama seperti tulang. Okey, dan tulang ikan. Okey, baik. Seterusnya, parit selari. Sistem parit selari ni pembinaan beberapa batang parit yang selari dan mencerung ke arah parit berung. Ya, parit kecil lah. Parit berung tu bawa pergi ke parit berung tu. Kemudian dari parit berung baru masuk ke parit besar. Okey. Okey, seterusnya soalan ketiga C. Okey, soalan C. Kandungan nutrien dalam tanah boleh ditingkatkan dengan pembajaan. Okey. Dan ni awak kena garis perkataan pembajaan tu. Nyatakan jenis baja yang sesuai digunakan untuk tanah B. Tanah B tadi ialah tanah pasir. Kan? Tanah pasir. So, tanah pasir ni kita dah tahu dah. Ciri dia tidak boleh memegang air. Okay? Sebab tu nutrien dia tak ada. Okay? Sebab tak ada. Okay? Bila air turun, air masuk ke kawasan tu, air akan terus mengalir pergi ke tempat lain. Okay? Jadi segala nutrien yang ada sikit-sikit tu pun akan dibawa sekali. Okay? Jadi untuk membaiki keadaan tanah pasir tu, salah satunya ialah pembajaan. Okay? Pembajaan. Tapi kita kena faham lah. Okay? Nak bubuh baja tu pun kena tengok juga. Sebab kita tahu dah masalah tanah pasir ni ialah dia tidak boleh memegang atau menyimpan air. Tak boleh nak serap air. Okay? Jadi kita nak cari baja apa yang sesuai. Itu soalan ni mau yang macam tu. Okay? Maksud soalan tu dia nak baja yang sesuai. Kita ada berapa jenis baja? 2 kan? Baja kimia dan juga baja organik. Okay? Yang mana, baja manakah yang boleh membaiki struktur tanah? Kita tengok balik pada kelebihan baja kimia dan baja organik. Ada tak? Baja kimia boleh tak membaiki struktur tanah? Tak boleh kan? Okay? Yang boleh ialah baja organik. Jadi jawapan untuk C1 ni, okay, awak kena bubuh, kena jawab baja organik. Okay? Okay. Baik. Kalau jawab baja kimia memang tak betul lah. Okay? Tak boleh. Sebab kalau kita masukkan baja kimia tak boleh membaiki struktur tanah tu. Maknanya dia tak boleh membantu tanah pasir itu untuk memegang ataupun menyerap, okay, air dan juga nutrien. Dia tak boleh simpan. So, kalau kita bubuh akan membazir saja, keadaan tanah tu tidak berubah. Okay? Tidak menjadi baik. Okay. Okay, so kita bubuh baja organik. Okay, soalan yang kedua. 3 kelebihan menggunakan baja itu. Okey. Baja organik lah. Kebaikan baja organik. Yang pertama, membaiki keadaan tanah ataupun struktur tanah tadilah. Okey. Baja organik membaik pulih keadaan fizikal tanah dengan membaiki tekstur dan juga struktur tanah. Ini huraian untuk kelebihan baja organik dari segi membaiki keadaan tanah. Okey. Dia boleh membaik pulih keadaan fizikal. Okay, baiki struktur dan juga tekstur tanah. Yang kedua, dia boleh meningkatkan kadar penyerapan dan pegangan air. Okay, kadar penyerapan dan pegangan air. Ini sesuai lah dengan tanah pasir tadi. Sebab tanah pasir, okay, kadar penyerapan dia sangat rendah. Pegangan air pun sangat rendah. Jadi kita masukkan baja organik. Okay, memang tepat lah. Okay, jadi huraian dia, baja organik mengandungi banyak mikroorganisme yang berupaya menambah rongga udara dalam tanah dan meningkatkan kadar serapan air. Okey. Okey. Seterusnya, yang ketiga, menambah kandungan nutrien dalam tanah, iaitu peropotan bahan organik, membekalkan nutrien kepada akar tumbuhan dan meningkatkan pegangan nutrien tanah. Kerana mempunyai banyak cas negatif yang berupaya mengikat nutrien yang bercas positif. Okay, dalam baja organik ada cas negatif, jadi nutrien-nutrien yang positif boleh dipegang, okay, boleh diikat oleh cas negatif dalam bahan organik tadi. Okay. Okay. Seterusnya menambah mikrob atau mikroorganisma di dalam tanah. Okay. Okay. Ini huraian dia.
Baja organik mengandungi mikroorganisma yang membantu menguraikan sisa tanaman dan haiwan yang ada dalam baja organik itulah. Dan awak pun dah tahu, selagi bahan sisa tanaman dan haiwan itu tidak terput, tidak tukar jadi humus, maka nutrien tidak boleh dibebaskan. Dan ejen pereputan yang utama ialah mikroorganisma. Kemudian yang kedua, baja organik menjadi tempat pembiakan mikroorganisma kerana ia menjadi sumber makanan. Mikro makan itulah. Makan sisa tanaman dan sisa haiwan. Kemudian yang kelima, meningkatkan ketersediaan nutrien. Kita tengok apa uraian dia. Baja organik tidak dapat menyediakan nutrien dengan cepat berbanding baja kimia. Itu kelemahan dia lah satu. Kerana kandungan nutrien dalam baja organik dibebaskan secara perlahan-lahan. Jadi ketersediaan nutrien tu akan ada dalam jangka masa yang lama. Sebab dia bebaskan pelan-pelan. Tapi kalau kita nak kesan yang cepat untuk tanaman, tak sesuai lah kita nak guna baja organik ni. Tapi nak tingkatkan ketersediaan nutrien dalam tanah, memang boleh lah. Sebab dia bebas sedikit-sedikit lambat. Jadi kalau kata baja kimia dalam masa 2 minggu dah habis, baja organik masih ada lagi dalam tanah, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Dia keluarkan sikit-sikit lambat. Jadi lambat untuk dapat kesan pada tanaman kita. Baik, seterusnya penggunaan baja organik akan menambah pH tanah, seterusnya meningkatkan ketersediaan nutrien dalam tanah. Yang ni kalaulah kata pH tanah kita tu rendah, bolehlah kita guna yang ni. Baik. Seterusnya, terangkan 2 kesan sampingan penggunaan baja itu. Ini kesan sampingan. Jadi kesan baik, kelebihan. Ini kesan sampingan yang pertama, memang salah kan, semua orang tahu. Baja organik ni dia berbau, ada bau sikit lah kan, berbau busuk. Utamanya najis ternakan yang belum terurai, mengeluarkan bau busuk yang menarik vektor seperti lalat dan sebagainya. Vektor ni ialah pembawa penyakit, kan, pembawa virus, pembawa bakteria, ulat dan sebagainya lah. Seperti lalat. Lalat tu. Virus ada dekat lalat tu bawa mai dekat kawasan tanaman kita yang kita buah baja, najis ternakan tadi. So, virus dari lalat akan masuk ke najis ternakan dan masuk ke dalam tanah dan akan menyerang tanaman kita. Menarik vektor. Seterusnya, yang kedua, menggalakkan pertumbuhan rumpai, iaitu baja organik yang dihasilkan daripada tinja haiwan dan sisa tanaman biasanya mengandungi biji benih rumpai. Jadi kita bubuh dekat kita punya tanaman, kita letak dekat tanah dekat tanaman kita dan biji benih itu akan tumbuh. So dia akan meningkatkan rumpai di kawasan tanaman kita lah. Seterusnya. Yang inilah saya sebut dah tadi. Biji benih itu bercambah dan tumbuh bersama tanaman menyebabkan persaingan. Persaingan ni ada 4 sebenarnya, dalam ni dia tulis 2 je. Persaingan untuk dapatkan nutrien, zat makanan. Yang kedua untuk ruang, nak besar, nak berkembang. Yang ketiga untuk dapatkan air, nutrien, ruang dan juga air. Satu lagi apa? Dah lupa dah. Nanti kita tengok satu lagi. Ataupun memang 3 dah, cikgu lupa. Nutrien, ruang, air dan juga tu kot. Cahaya satu lagi ya, cahaya. Nutrien, ruang, air dan juga cahaya. Ada 4 persaingan. Boleh tambahlah kat situ. Nutrien, ruang, air, cahaya. Itu keperluan asas tumbuhan. Kemudian yang ketiga, penyebaran perosak atau penyakit tumbuhan lain. Yang ni lebih kurang yang tadilah. Yang pertama tadi tu berbau busuk yang bawa vektor tu. Penyebaran perosak atau penyakit tumbuhan lain, iaitu proses penguraian bahan organik menghasilkan haba dan menyebabkan suhu tanah meningkat. Itu penguraian ni. Sebab bila banyak mikroorganisma dalam tu, pertama, dia akan keluarkan haba. Dia akan panas. Kalau kita tengok
Okey, bahan organik kita tu sejuk je dalam tu. Kalau kita pergi tengok, dia sejuk, mana proses penguraian tidak berlaku ataupun berlaku dengan lambat. Kalau panas, maknanya mikroorganisma di dalam tu aktif mengurai bahan organik tu. Yang ni kalau dulu kita ada belajar tajuk kompos, kita nak tahu kompos tu diurai atau tidak. Kompos tu adalah sejenis bahan organik lah. Kalau kita nak tahu kompos tu terurai ataupun tidak, kita cucuk kayu dalam tu, dalam kompos, dalam timbunan kompos, kita biar dalam 10 minit, kita tarik keluar, kita pegang kayu tu, kat bahagian yang kita cucuk tu, kita akan rasa sejuk ataupun panas. Kalau sejuk, mana penguraian tak berlaku. Kalau panas, penguraian sedang berlaku lah. Sebab tu dalam soalan ni, dalam jawapan ni, dia kata penyebaran penyakit atau perosak atau penyakit tumbuhan lain. Sebab bila penguraian berlaku akan hasilkan haba. Suhu tanah meningkat dan keadaan tu akan memberi satu peluang ataupun satu keadaan yang sesuai untuk haiwan perosak seperti organisma mikro dan organisma makro membiak. Dia bukan yang baik saja organisma ni. Ada yang tak baik. Yang tak baik itu akan menyebabkan penyakit kepada tumbuhan. Dia suhu tinggi, mikroorganisma dan juga makroorganisma dapat membiak dengan baiklah. Kemudian yang keempat, menjadi perumah kepada perosak. Perumah ni maknanya dia tempat tinggal perosak lah. Baja organik menjadi perumah perosak seperti ulat, larva, larva serangga, umban dan bakteria. Dan ada sebahagian ni, ataupun kesemua tu, sebahagian besar daripada larva ataupun ulat ni, selalunya akan merosakkan tanaman. Organisma perosak boleh hidup dan membiak dalam baja organik menyebabkan koloni perosak berkembang. Jumlah perosak meningkat dan mengancam pertumbuhan tanaman. Dan yang kelima, lambat meresap ke dalam tanah. Tadilah, kita tengok tadi dia keluar lambat. Nutrien hanya boleh diserap oleh akar setelah bahan organik terurai sepenuhnya. Jadi dia lambat sikit lah yang ni. Lambat mendapat kesan kepada tanaman kita. Kalau kita nak cepat, nak kesan yang cepat pada tanaman, kita kena guna baja kimia. Seterusnya soalan nombor 4. Sekumpulan pelajar pertanian dikehendaki menjalankan aktiviti peternakan puyuh sebanyak 30 ekor selama 60 hari secara individu. Buat secara individu. Aktiviti menternak bermula dari membina sangkar puyuh hingga memasarkan hasil. Ini laka dan label susu atau dalaman. Yang ni tak perlu buat sangkar 3D. Awak cuma buat pelan daripada atas, kedudukan bekas makanan, bekas minuman, apa nama, tenda kawalan, kita apa semua tu. Kita tengok dari atas, kita nampak macam mana. Dengan apa nama, kipas exhaust. Tak payah buat 3D tu. Yang ada jaring apa semua tu tak perlu. Ini sama macam soalan percubaan kita gitulah. Kemudian soalan B. Pembersihan merupakan aktiviti pengurusan harian yang perlu dilakukan semasa penternakan poultry. Huraikan. Apa kerja pembersihan yang kita buat? Sebut dia satu-satu, huraikan apa, macam mana kita nak, yang macam mana kita jalankan aktiviti pembersihan. Jadi sini dia bagi pengurusan harian. Kita ada banyak lagi pengurusan harian. Yang ni satu bahagian pembersihan saja. Nanti boleh rujuk balik dalam buku ping awak tu. Tengok balik apa lagi aktiviti-aktiviti pengurusan harian. Takut nanti yang ni dia keluarkan yang ni. Takut nanti peperiksaan sebenar dia keluarkan yang lain pula. Jadi yang ni kena beri perhatian. Take note. Baik. Yang pertama, membersihkan sampah sarap. Ni kawasan reban kita lah. Bayang atau puyuh. Kita tengok membersihkan sampah sarap. Kemudian hurai. Kena hurai. Sampah seperti kampik bekas makanan, sisa makanan dikumpul dan dilupus dengan baik. Itu satu. Yang kedua, membersihkan tinja ternakan. Najis ternakan. Perlu dibersihkan untuk mengelakkan kehadiran lalat dan juga bau busuk. Bolehlah masukkan dalam bumi ataupun tanam. Yang ketiga, menghapuskan ternakan yang telah mati. Yang telah mati nak hapus apa? Kan?
Menghapuskan ternakan yang telah mati ni macam mana? Kita ambil, kita tanam ataupun bakar. Sebab kita dah tahu punca dia mati dia pasal apa. Okay? Terutama kita bimbang takut ternakan yang mati itu disebabkan oleh penyakit. Kalau kita biar macam tu, terdedah dengan udara dan sebagainya, okay? Kita ambil baling buang je. Tak bolehlah macam tu, kena kambus ataupun bakar. Okay? Supaya ejen penyakit yang menyebabkan matinya ternakan tadi itu boleh kita hindar daripada menjangkiti ternakan kita yang lain. Okey. Okey. Baik, ternakan yang mati disebabkan penyakit ataupun kemalangan ataupun punca sekalipun, kita perlu tanam bagi mengelakkan jangkitan. Okey. Okey, tanamlah, senang kan? Nak bakar tu payah juga. Okey. Jadi kita tanam. Okey, 4, proses penghapusan sisa ladang. Okey. Sisa ladang. Apa dia sisa ladang ni? Okey. Contoh tumbuhan. Okey. Di sekitar reban atau apa-apa saja yang ada di sekitar reban kita tu, okay, perlu kita buang, perlu kita bersihkan, okay, supaya dia tidak menjadi tempat persembunyian pemangsa. Dia duduk dalam semak, terutamanya semak tamunah kan, okay, pemangsa, ular dan sebagainya, ataupun perosak ataupun patogen, okay, agen penyakit. Okay. Kemudian yang kelima, menghapuskan tempat pembiakan lalat. Okey, kat mana lalat membiak ni? Di kawasan yang kotor, seperti tempat pembuangan najis, okey, dan juga pada ternakan yang mati yang kita tak uruskan dengan baik tadilah. Okey, biar dia mati, tinggal je kat situ ataupun buang je, okey, kat tepi-tepi semak mana, okey. Jadi tak sesuai lah, okey, sebab dia akan menarik lalat. Dan lalat ni kita tahu dia adalah vektor. Okey, vektor maknanya pembawa ejen penyakit. Okey. Untuk soalan Johor kita selesai, okey. Dan kita tengok sedikit soalan Perlis. Okay, soalan Perlis. Okay, kita ada masa lebih kurang 20 minit. Okay, kita buat lagi sikit lah. Okay. Untuk soalan Perlis. Soalan 1. Okay. Soalan 1. Tikus merupakan satu perosak bagi tanaman kelapa sawit. Serangan tikus boleh mengakibatkan penghasilan hasil buah tandan segar. Okay, mengakibatkan pengurangan hasil buah tandan segar, BTS, buah tandan segar. Okey. Yang ni, soalan ni merujuk kepada okey. So kita tengok. Di sini dia bagi kaedah pengawalan perosak A dan kaedah pengawalan perosak B. Okey. Soalan A tu dia bagi berkaitan dengan Matikus 80P ni apa dia ni? Okay, Senfospida 80%. Yang ni racun kimia kan? Okay, kaedah kimia. Racun ada bagi tu. Okay. B, ada sarang burung pungguk tu, burung hantu. Ada duk terbang lagi tu. Okay, kaedah B ni kaedah apa? Biologi. Okay, kaedah biologi. Baik. Jadi kita tengok soalan dia apa. Berdasarkan Darjah 9, nyatakan kaedah pengawalan perosak tanaman di atas. Okey, kaedah A, kimia, kaedah B, biologi. Okey. Cikgu harap semua fahamlah siapa kimia, siapa biologi kan? Tahu kan? Okey. Kimia menggunakan bahan kimia untuk membunuh atau menjauhkan perosak. Okey, kaedah B menggunakan musuh semula jadi. Okey, itu biologi. Okey. Okey. Baik. Terdapat dua kelemahan kaedah A, iaitu kaedah kimia. Okey. Okey, ada dua kaedah, dia minta dua kelemahan. Okey, pertama mencemarkan alam sekitar. Okey, itu fakta dia, huraian dia kena bagi dua kan. Macam biasalah, sekurang-kurangnya dua huraian, iaitu kita sembur baja kimia mengandungi bahan beracun terlarut boleh menyebabkan pencemaran air dan udara. Okey. Kawasan penanaman terutama kelapa sawit tu, bila kita sembur je, okey. Kalau ada kawasan berair di situ, racun termasuk air, pencemaran air dan juga pencemaran udara. Okey. Kalau baja kimia boleh menyebabkan pencemaran tanah, jadi tanah dan air. Okey. Itu baja. Yang ni racun. Okey. Pencemaran air dan udara. Yang kedua, racun kimia mengandungi bahan benzenta dan klorida yang mengakibatkan keasidan tanah. Okey. Yang kedua, mencederakan tisu. Okay. Pokok atau tanaman melecur jika terkena racun yang berlebihan.
Okey. Lebih kurang sama dengan baja kimia kan. Okey, tapi yang ni yang berlebihan lah. Okey. Okey, pokok akan mati dan juga terbantu. Okey, yang ni selalu berlaku lah. Okey. Kadang kita bancuh racun tu, dia tak sekata. Bahkan dia keluar, ada yang bahagian yang tak sekata tadi, yang pekat ataupun kandungan kimia dia tinggi, bila okey, siapa nak masuk, tolong masuk sekali lagi. Cikgu tak dapat. Tak nampaklah dekat sini. Okey. Awak tolong masukkan balik. Masuk balik. Okey, cikgu tunggu Ustaz. Sebab dekat cikgu, skrin yang awak nak masuk semua tu tak nampak. Cikgu hanya nampak apa yang cikgu tunjuk soalan-soalan dan jawapan tadi je. Okey. Ni tak siapa-siapa lagi yang nak masuk. Ya. Okey, baik. Kita tengok balik yang tadi. Okey. Baik. Sebenarnya kita tengok mencederakan tisu dah. Okey, membunuh pemangsa. Maksudnya bila kita sembuh racun tu, pemangsa, okey, yang boleh membunuh tikus pun terbunuh sekali kalau terkena racun tu. Okey. Okey, dan yang keempat, mewujudkan perosak yang resisten terhadap racun. Okey. Iaitu perosak akan imun ataupun dia tahan. Okey. Sebab kalau kita selalu guna racun yang sama, menyebabkan perosak tu dia akan jadi tahan lah. Okay. Racun tu dah tak berkesan lah untuk dia. Okay. Sebab Allah dah ada cipta lah untuk beri kelebihan pada tenakan ataupun perosak ni. Okay. Dia boleh mengubah. Okay. Dia boleh ubah diri dia untuk sesuaikan dengan keadaan. Okay. Kalau keadaan tu, racun tu ada selalu, dia boleh menghasilkan satu bahan untuk membolehkan racun tu tidak menjadi kesan buruk kepada dia. Okay. Ini kelebihan pada apa nama kita panggil makhluk lain lah. Okay. Yang Tuhan bagi kat mereka ni. Okay. Jadi sebab tu kita kalau kita guna racun, kita kena tukar-tukar lah. Okay. Kalau kita sentiasa guna racun kimia, menyebabkan inilah masalah. Okay. Perosak nanti, dia resisten, dia tahan kepada racun. Jadi tak ada kesan. Walaupun kita dah buang racun kat dia, tapi racun tu tidak dapat memberi kesan pada tidak boleh membunuh dia lah. Okay. Okay. Yang kelima, menyebabkan keracunan makanan serta mengganggu kesihatan manusia lah yang ni. Okay. Akibat daripada sayuran tercemar, menyebabkan jerit-jerit, muntah. Kadang-kadang kalau terlebih racun tu boleh membawa maut. Okay. Ataupun boleh mengakibatkan kecacatan anggota ataupun penyakit barah. Okay. Yang ni kena jagalah. Okay. Kalau nak makan sayur kita beli tu, kita kena basuh betul-betul. Okay. Okey, yang keenam, meningkatkan kesan bau dan rasa. Okey, residu kimia, bahan kimia yang berbahaya boleh terkumpul dalam rantai makanan dan menyumbang kepada fenomena biological magnification. Okey, magnification iaitu menyebabkan kita punya badan ataupun udara apa semua tu jadi udara yang tak elok lah. Okey. Okey, sayuran akan berbau dalam jangka masa yang lama, menyebabkan kesihatan terganggu. Okey, yang terakhir, mudah meruat dan hilang. Okey, dia akan hilang akibat dibawa oleh agent alam seperti air dan juga angin. Okey. Okey, seterusnya terangkan dua kelebihan kaedah B. Kaedah B itu kaedah biologi. Okey, kesihatan manusia tidak tergugat. Okey, kalau kita nak makan makanan ataupun nak ambil makanan terus makan pun tak apa sebab kita tak guna racun. Okey. Okey, yang kedua,
Kehidupan spesies lain pun terjamin, tidak membunuh mangsa perosak yang lain. Okay, dia hanya membunuh perosak yang kita sasarkan sahaja. Okay, macam kita ambil burung hantu tadi, burung pungguk tadi, dia hanya tangkap tikus dengan ular dia kan. Okay, hanya ular tu pun makhluk yang menangkap tikus kan. Nah, tapi janganlah orang bela ular dalam tu. Okay, selalunya burung hantu ni akan tangkap tikus, ular pun sama lah. Okay, tapi burung hantu makan juga lah ular tu. Okay, okay, seterusnya nutrien dalam tanah bertambah. Okay, nutrien dalam tanah bertambah akibat perkembangan binatang. Okay. Yang seterusnya, okay, efektif dalam jangka masa panjang. Okay, sebab pemangsa macam burung tadi tu akan terus membiak makin banyak di kawasan tu, dan bila dia makin banyak, maka musuh mula jadi kita tadi, tikus pun akan berkurangan. Okay. Okey, pembesaran tumbuhan tidak tergugat sebab tak ada kecederaan pada bahagian pokok. Okay. Sebab tak ada racun. Tadi kita buat racun. Okay. Racun yang berlebihan menyebabkan kerosakan tisu kan. Jadi yang ni tak ada lah yang tu. Okay. Sebab tu tidak berlaku pembesaran tidak tergugat. Okay. Yang keenam, tidak berlaku pencemaran alam sekitar. Okay. Tidak menggunakan bahan kimia beracun. Okay. Yang seterusnya, jimat kos. Okay. Tiada kos penjagaan pemangsa. Cuma buat sarang dia tadi, rumah dia tu. Kemudian, hingga ada dia main duduk, dia membiak, dia cari makan sendiri. So, kita tidak ada kos lah, tidak ada perbelanjaan. Okay. Untuk menternak burung hantu tu. Okay. Untuk jangka masa panjang. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan 2. Nak laju sikit lah. Kita dah kurang. Okay. Soalan 2 ni berkaitan dengan situasi yang berlaku di Cameron Highland. Okay. Yang berlaku di satu tempat eko pelancongan di Malaysia, Cameron Highland lah. Okay. Iaitu dalam berita ni, okay, tanah mati ancaman Cameron Highland. Cameron Highland, tanah di sekitar Cameron Highland berisiko menjadi tanah mati apabila pengusaha ladang dikesan berterusan menggunakan baja secara berlebihan tanpa kawalan. Okey, baja apa ni? Okey. Nah, ini baja kimia lah kan. Okey, baja kimia, bila banyak sangat baja kimia kita guna, pesan dia memang buruk lah. Okey, boleh merosakkan alam sekitar dan juga boleh menyebabkan keasidan tanah. Okay. Bila asid terlalu tinggi dalam tanah tu, menyebabkan tanah tu dah jadi tanah yang tidak subur, iaitu tiada ketersediaan nutrien menjadi rendah. Okay. Okay. Ketika ini kawasan seluas 3,500 hektar tanah tinggi itu diusahakan dan dengan pertanian termasuk hampir 800 hektar tanah dengan pokok bunga. Okey, ditanam pokok bunga maka racun memang digunakan. Kemudian baja kimia pun digunakan. Okey. Okey, itu tanah mati dan tanah miskin ataupun tanah miskin ini dikategorikan sebagai tanah bermasalah dan boleh menggugat ekonomi petani dan masalah dan di kawasan tanah tinggi itu. Okey, yang ini penerangan ataupun penyataan yang diberi berdasarkan darjah 10 di atas. Okey, uraikan kesan penggunaan baja kimia dari aspek kos pembajaan. Okey, ingat tadi dia kata guna secara berlebihan. Okey, bila guna secara berlebihan, apa jadi pada kos? Meningkat. Okey, meningkat. Okey, meningkatkan kos produktiviti ladang. Okey, bila kos tinggi, maka keuntungan akan berkurangan lah. Okey. Okey. Okey, meningkatkan kos produktiviti ladang. Okey. Penggunaan baja berlebihan menyebabkan pembaziran dan peningkatan kos ladang. Okey. Yang itu yang pertama. Okey. Yang kedua berkaitan dengan keasidan tanah. Okey. Bila penggunaan baja kimia, okey, maka kita tahulah kesan sampingan baja kimia ialah meningkatkan keasidan tanah. Okey, tanah. Okey. Pembebasan air hidrogen menurunkan pH tanah, meningkatkan nilai pH tanah. Okey. Nah. Okey, penggunaan yang berulang menyebabkan pengumpulan toksik seperti arsenik, uranium, okey, banyak di dalam tanah, okey, dan menyebabkan tanah jadi berasid seperti penggunaan baja aluminium sulfat. Okey. Seterusnya. Seorang petani menggunakan baja lurus dan baja sebatian untuk mengusahakan tanaman.
sayur-sayuran. Okey. Baja lurus dan juga baja sebatian. Apa maksud baja lurus? Baja yang membekalkan satu atau dua unsur nutrien. Baja sebatian membekalkan dua atau lebih unsur nutrien. Okey. So ada dalam gambar baja yuri dan juga baja peladan sebatian tu. Okey. Baik, dalam baja yuri, okey, ada dia punya grade 4600. Okey. Nama baja tu urea. Okey. Kemudian baja sebatian grade dia 15, 17, 12. Okey, apa maksud grade 15, 17, 12? 15% nitrogen, 17% fosforus dan 12% kalium. Okey, balik kepada baja yuri, dia ada 4600. So, maksud dia 46% nitrogen, kosong untuk fosforus dan kosong untuk kalium. Jadi maknanya baja yuri ni dia baja tunggal membekalkan nitrogen sahaja. Okey. Kemudian diberi berat 50 kg, harga RM60. Kalau baja sebatian berat 50 juga, harga 110. Okey, kita tengok soalan. Hitung kuantiti nutrien berikut. So, kuantiti nutrien. So, kuantiti nutrien 100 di atas. Okey, 100 di atas. Okey. Ke 100 di bawah? Lupa dah cikgu. Okey. Oh, ya. 100 di bawah. Okey, nutrien 100 di bawah. Okey, iaitu grade di atas. Grade per 100 darat berat baja. Okey, darat berat baja. Baik. Okey, so kita tengok. Kuantiti N dalam baja yuri. Baja yuri, yang baja yang sebelah kiri tu, iaitu okey, 46 per 100 darat dengan berat baja 50 kg. Okey. Baik, dalam jawapan cikgu buat terbalik tu kan, 50 per 100, 50 tu berat baja, 46 tu grade. Okey. Selalu kita buat 46 per 100 darat 50 sama dengan 23 kg N. Okey. Sama je. Okey. Tapi kalau awak tulis, awak biasakan dengan 46 per 100 darat 50. Okey. Cikgu buat terbalik ni supaya awak boleh tengok. Okey. Kalau awak buat 100 di bawah, berat baja dulu ataupun grade dahulu, tak ada masalah. Okey. Okey. So yang jangan lupa unit kena tulis. Okey. kgN. Okey. Jangan tulis kg urea pula ataupun kg yuri. Tulis kgN sebab dia kira nutrien. Okey. Yuri tu ialah nama baja. Okey, nutrien dia ialah nitrogen. Okey. Okey, seterusnya soalan 2, kalium dalam baja sebatian. Kalium okey. Okey, 9 kgK. Okey, awak tulis K saja pun tak apa dah, tak tulis K2O tu pun. Okey. Baik, seterusnya soalan 3, jadual 5 dan jadual 6 menunjukkan maklumat yang diperolehi daripada sebuah ladang ternakan ayam kampung. Okey, ayam kampung. Okey, di mana ayam yang diternak sebanyak 5,000 ekor. Okey, kena garis kat atas 5,000 ekor tu. Okey. Baik. Sekarang kita tengok jadual 5 dulu. Baka, ada baka X dan baka Y. Berat makanan yang dimakan dalam kg. Okey. Kena jaga tu, tengok tu dalam kg. Lagi satu, kadang-kadang soalan bagi dalam gram kan. Jadi kena perhatian tu, highlightkan kg tu. Okey, untuk seekor. Berat makanan yang dimakan dalam kg untuk seekor. Okey. Okey. Mana kalau bakal X tu 4.7 kg per ekor. Seekor makan sebanyak 4.7. Bakal Y, seekor makan sebanyak 4.5 kg. Okay. Purata berat ayam pun dalam kg juga untuk seekor. Okay. Permulaan dia
Okey. 0.040 kg. Makna dia 40 gram lah kot. No? Okey. Kalau kita tukar ke gram jadi 40 gram. Okey. Kemudian bakar Y 35 gram. Tapi bila berat akhir dia, semasa kita nak jual, okey, sebanyak telah meningkat menjadi 1.62 kg dan bakar Y 1.61 kg. Okey. Baik, yang tu jadual 5. Okey, jadual 6. Okey, berkaitan dengan jumlah perbelanjaan. Okey, untuk bakar X 47,000. Okey, ini untuk 5,000 ekor ayam lah. Okey, bakar Y 45,000 ringgit. Okey. Fahamlah yang ni? Okey, so dia bagi dah ke kita perbelanjaan. Yang tak bagi lagi apa dia? Pendapatan. Kan? Jadi kena bersedialah. Kemungkinan soalan ada pendapatan lah kalau macam ni kan. Okey, sekarang kita tengok. Jika jualan ayam di ladang RM8 sekilogram, tentukan bakar yang memberi pulangan pendapatan yang paling tinggi. Okey, pulangan pendapatan tu maksud dia pendapatan lah. Okey, so kita kira pendapatan. Jadi, formula pendapatan macam mana? Kuantiti hasil darab dengan harga kan. Okey, kuantiti hasil darab dengan harga. Okey. Okey, kuantiti hasil. Okey, kita tengok berat akhir ni dalam kg tu. Okey. 162 dan juga 1.161. Okey, so kita tengok yang mana banyak. So, kita kena kira dua-dua lah. Okey, bakar X dan juga bakar Y. Okey. Okey, so kita ambil kuantiti hasil dia. Okey, untuk seekor 1.620 ni untuk bakar X. Okey, so 1.620. Okey, bakar X. Okey, berat seekor ayam 1.620 kg. Darab dengan harga sekilogram RM8. Kita darab dengan 5,000 ekor. Okey. Tu cara nak jawab tu. Okey. Kuantiti hasil darab dengan harga. Apa awak nak darab tu 5,000 ekor, darab dengan 1.620, kemudian darab dengan RM8. Okey. Sama je. Okey. Okey, ambil kuantiti hasil darab harga, darab dengan 5,000 ekor lah. Sebab ekor berat dia 1.620. So, pendapatan kita dapat RM RM64,800. Okey. Tu RM tu unit tu jangan lupa. Okey. Kena buat RM tu. Tidak hilang satu markah. Okey. Okey. Dia. Okey, kemudian bakar Y. Okey, kita tengok bakar Y. Okey, berat seekor dia, berat akhir dia ialah 1.61 kg. Darab dengan RM8. Okey, dan darab dengan 5,000 ekor. 5,000 kita ambil dari soalan tadi. Okey, dalam penyataan soalan RM RM8 tu pada soalan 1 tu lah. Okey, yang dimaklumkan pada kita tadi harga jualan sebanyak RM8. Okey. So kita dapat 64,400. Okey. Okey, jadi yang mana yang terbaik? Okey. Bakar dia kata tentukan bakar yang memberi pulangan pendapatan yang paling tinggi. Kalau awak jawab macam ni saja tak bagi jawapan lagi. Okey, tak ada markah lagi. Okey. Kena bagi tahu juga. Okey, bakar yang kita pilih ialah bakar X. Kerana pendapatan yang paling tinggi. Okey, antara dua tadi dia lebih tinggilah RM64,800. Okey. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Soalan B. Okey, berdasarkan analisis, hitung pulangan modal bagi bakar ayam itu. Okey, bakar X lah. Sebab kita tengok X tadi kan. Okey. Bakar X. So, kita buat pulangan modal bakar X. Pulangan modal macam mana? Pendapatan bahagi perbelanjaan. Okey, PM lah. Okey. Pendapatan bahagi perbelanjaan. 64,800 bahagi perbelanjaan 47,000. So, kita dapat 1.38. Okey, PM tidak ada unit. Tak perlu tulis unit apa, tulis je jawapan yang awak dapat. Okey, 1.38. Okey. Ni bermaksud RM1 yang kita labur, kita dapat untung 38 sen. Okey. Dapat untung 38 sen bagi setiap ringgit yang kita labur. Okey. Okey. Baik. Kemudian soalan yang kedua. Bakar ayam manakah yang paling sesuai diternak? Okey, jawapan bakar Y. Macam mana pula? Macam mana nak tahu bakar Y?
Okey. Yang atas tadi kita kira bakal X. Okey. Macam mana kita nak tahu? Cara dia kita kena cari PM. Okey. Cari PM untuk bakal Y. Okey. Buat sama macam bakal X tadi. Okey. Iaitu pendapatan bahagi perbelanjaan. Okey. Okey, 6440 bahagi dengan 64,400 bahagi dengan 45,000. So kita dapat 1.43. Okey. Yang bakal X tadi kita dapat 1.38. So, kenapa pula kita kata 143 tu lebih baik? Ingat saya sebut sebelum ni, untuk pulangan modal, okey, angka yang lebih besar itu lebih baik. Okey. Yang ni bermaksud untuk bakal Y ni, ringgit yang kita labur, kita dapat untung 43 sen. Untuk bakal X tadi, RM1 yang kita labur, kita dapat untung 38 sen. Jadi, satu bakal Y ni lah lebih tinggi pulangan keuntungan dia. Okey. Jadi, kita pilih bakal Y. Okey, saya harap semua faham lah. Okey. Okey, seterusnya. Satu faktor menyebabkan anda memilih bakal tersebut. Okey, yang pertama, nisbah penukaran makanan lebih rendah. Okey. Mana kita tahu. Okey. Boleh kira lah ni sebab dia ada dah berawal, berakhir dan jumlah makanan yang dimakan. Okey. Berat makanan yang dimakan. Okey, banyak ni, yang ni kita kira. Okey, iaitu pertambahan berat badan, kita tolak 1620, tolak 0.040. Okey. Bahagi dengan berat makanan yang dimakan. Berat makanan yang dimakan dulu 4.700 bahagi dengan purata berat seekor ayam. Okey, purata berat ayam tu. Okey, kita boleh tengoklah dia punya NPN dia. Jadi kita pilih Y ni sebab yang pertama kita bagi NPM lebih rendah. Okey, NPN angka lagi kecil lagi baik. Pulangan modal ataupun PM lagi besar lagi baik. Okey, NPN ni nisbah penukaran makanan. Okey, angka dia lagi rendah lagi baik. Okey, iaitu lebih rendah bermaksud kecekapan penukaran makanan yang lebih cekap ataupun lebih baik. Okey, itu NPN lebih rendah. Okey, kena ceritalah, tulis satu faktor bila disebut terangkan, maka kita kena bagi huraian sikit. Kita tulis NPN rendah. Okey, kita dash di bawah dia, kecekapan penukaran makanan lebih baik. Okey, dapatlah 2 markah. Okey, ataupun awak boleh ubah jumlah perbelanjaan yang lebih rendah. Okey, iaitu akibat purata penggunaan makanan yang lebih rendah. Okey, kita tengok makanan tadi tu, belah atas tu. Okey, dan yang ketiga, pulangan modal lebih tinggi, iaitu keuntungan yang lebih tinggi. Yang ni dia minta satu, makna dia satu huraian, satu lagi fakta. Okey, fakta dia pulangan modal lebih tinggi. Okey, selalunya dicadangkanlah. Awak jawab yang ni lah. Okey, pulangan modal yang lebih tinggi sebab kita dah kira dah kat sini. Okey, Y pun kita kira, X kita kira dan kita nampak nyata 1.43 tu lebih tinggi iaitu bakal Y. Okey. Okey, seterusnya hitung titik pulang modal bakal yang anda telah pilih di B2. Okey, B2 kita pilih apa tadi? Bakal Y. Okey, sekarang kita tengok bakal Y saja. Okey. Okey, pulangan modal iaitu perbelanjaan bahagi dengan kuantiti hasil. Okey. Kuantiti hasil 8,050 kg. Macam mana nak kira tu? Mana dapat 80 tu? 8,050 tu. Okey. Kita tengok kuantiti hasil. Okey. Kita ambil berat akhir dia. Darat dengan 5,000. Okey. Darat dengan 5,000 ekor. Okey. 1.610 darat dengan 5,000 ekor. Okey. Cuba kita tengok. Okey. Awak akan dapatlah 8,050 kg. Okey. So, bila kita bahagi, kita dapat RM 5.59 ringgit per kg. Okey. Unit kena tulis. Okey. Unit dia kena tulis RM dan juga kg tu. Okey. Okey. Yang ni titik pulang modal bermakna kita jual pada RM5.59, kita akan dapatlah perbelanjaan ataupun modal kita balik. Kalau kita nak untung, kita kira lah berapa ringgit kita nak untung, lepas tu kita tambah dengan titik pulang modal yang kita ada ni. Okey, kalau nak untung RM2, so kita kena jual. Macam nak jual? Kita kira RM 5.59 tambah RM2. Okey.
awak akan dapat RM7.59. Itu harga jualan awak. Okey. Tapi kalau kita soalan tanya berapakah keuntungan? Macam mana nak tengok? Tadi dia jual berapa ringgit? Harga di ladang berapa ringgit dia jual? Kita cek balik. Okey. Kita tengok balik. Okey, harga jualan RM8. Okey. Sekarang PM untuk Y, TPM untuk Y kita dapat RM5.59. Berapa keuntungan yang kita dapat? Kena tolak. RM8 tolak RM5.59. Okey. Tolak tengok dapat berapa ringgit? RM2. Berapa sen? 61 sen. RM2 ke RM3? RM2 kan? RM2.61. Okey. Itu keuntungan. Okey. Apalah yang tu ada untuk makluman lah, kok nanti ada soalan. Okey. Kalau dia nak tanya harga jualan, kita nak untung berapa ringgit, kita cuma tambah RM5.59. Ini asas harga kita. Kalau kita jual bawah pada tu, kita akan rugi. Okey. Jangan jual bawah pada RM5.59. Okey. Itu titik pulang modal. Kalau kita jual banyak tu, kita tak dapat untung lah. Okey. Kita hanya dapat modal yang kita laburkan balik saja. Okey. 5.59. Okey. Nak untung, tambah. Okey. Ataupun soalan yang kedua macam cikgu sebut tadi, kita jual harga RM8 sekilogram. Okey. Kemudian dia tanya kita berapa kita untung. So kita tolak RM8, tolak dengan titik pulang modal. Okey. 5. Tanpa menggunakan tanah. Okey, tanpa guna tanah. Nyatakan satu sistem yang sesuai. Yalah, tanpa tanah kita ada 3. Vertigasi, hidroponik dan aeroponik. Okey. Bila untuk tanaman jenis buah, tengok nah, itu nah cili itu jenis buah. So vertigasi dengan aeroponik kurang sesuai. Okey. Kurang sesuai ataupun ada setengah tu kata tidak sesuai. Okey. So yang hanya sesuai ialah sistem vertigasi. Okey. Janganlah jawab, jangan duk jawab hidroponik ataupun aeroponik. Sebenarnya kita belajar 3, tapi untuk jenis buah tolong ambil nota sikit. Okey. Untuk jenis buah sesuai adalah kaedah tanpa tanah yang sesuai adalah kaedah vertigasi. Okey. Okey, jadi jawapan vertigasi. Terangkan perbandingan antara tanaman menggunakan tanah dan dia tak bagi umum. Okey, kalau dia bagi umum kita boleh buang semua yang kita dah belajar. Tapi yang ni dia fokuskan kepada pemberian baja, kutipan hasil dan juga kos. Okey. Perbandingan ni awak boleh buat jadual boleh. Okey, ataupun nak buat ayat pun boleh. Okey. Okey, yang ni bagi contoh ayat lah. Okey, selalunya kita tengok dalam jadual kan. Okey, jadual contoh pemberian baja untuk tanpa tanah secara automatik bersama air siraman. Okey, untuk atas tanah secara manual kan. Itu contoh. Okey, kutipan hasil kalau pembajaan di sebelah, kalau kita nak buat jadual lah, kalau di sebelah vertigasi ataupun tanpa tanah, kutipan hasil lebih cepat, tanah lebih lambat. Okey, kos permulaan untuk atas tanah dia rendah sikit. Okey, lebih rendah. Tapi untuk tanpa tanah kos permulaan tinggi. Okey. So itu dari segi jadual kalau nak buat dalam jadual. Okey. Kalau nak buat bentuk ayat macam inilah. Okey. Pemberian dia baja, okey. Pertama kita tengok baja. Bagi tanaman di atas tanah, pemberian baja dilakukan secara manual berbanding tanpa tanah. Pemberian baja dilakukan melalui sistem pengairan. Jadi ayat perkataan berbanding semua tu kena tulis lah. Okey. Sebab dia nak berbanding, perbandingan. Okey. Okey, berbanding atau manakala bolehlah menunjukkan perbandingan. Ya, ayat tu pun kena betul lah. Okey. Okey, yang kedua. Kutipan hasil tanaman di atas tanah adalah lebih lewat berbanding tanpa menggunakan tanah, hasil dituai lebih awal ataupun cepat. Okey.
Yang ketiga, kos permulaan lebih rendah untuk penanaman di atas tanah berbanding tanpa menggunakan tanah, iaitu memerlukan kos yang tinggi untuk membina sistem pengairan. Okey. Okey. So kena tulis dua-dua tu, dapatlah 6 markah. Okey, perbandingan. Okey. Kemudian minta awak lakar dan labelkan kaedah pendanaan tanpa tanah yang sesuai untuk Chile. So kita lukis fortifikasi. Okey, lukis fortifikasi. Okey, labelkan. Okey, yang awak dah buat dah itu kan, sistem fortifikasi tu. Okey, labelkan, buatlah 4 tanaman, 4 pokok, buat sistem, ada tangki, ada penapis, ada sistem pipe dia, pipe poli, kemudian pipe mikro, set penitis, okey. Lukis gambar pokok, pam, okey. Kemudian ada set pemasa, okey, dan di hujung pipe tu kita kena bubuh apa nama? Handcap ataupun palam. Okey. Labelkan sekurang-kurangnya, tengok markah 8, kalau 8 sekurang-kurangnya awak boleh bubuh 7. Okey, sekurang-kurangnya 7 label. Okey, mula dengan tangki nutrien, kemudian ada penyambung air, penyambung T, ada kunci pipe, okey, stokok tu, okey, ataupun injak pengawal kan, ada penapis, ada lagi pam, ada pula set pemasa, ada polybag, ada medium dalam tu. Medium tulislah sekam padi ke, kokopit ke, okey. Kemudian label anak pokok, set penitis, okey, banyak awak boleh labelkan, okey. So untuk dapat sebanyak berapa markah? 8 markah, okey. Okey, saya rasa setakat ni saja. Terima kasih atas kehadiran awak semua, okey. Ada sikit kelemahan, okey, dari pihak cikgu minta maaf banyak-banyak. Okey. Dan saya rasa setakat ni saja. Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah.